Assalamualaikum pembuka acara dan salam sejahtera penerus bicara. Yang saya hormati kombinasi kehakiman yang berintegriti dan warga maya sekalian. Nama saya Muhammad Kemal bin Muhammad Syukri dari kelas 5 kreatif ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara dan keluhuran perlembagaan. Wahai rakyat Malaysia, apakah ini? Ya, inilah 2 daripada 5 prinsip rukun negara kita. Menjadi satu ideologi nasional yang perlu kita patuhi setelah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Diperkenalkan oleh Majlis Perundingan Negara MPN selepas berlakunya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Dipengerusikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak Husin. Biarlah sejarah hitam itu berlalu tanpa perlu dikupas untuk kali ini. Hadirin sekalian, prinsip rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dipersembahkan sebagai pembuka tiroi pidato saya. Setiap warga negara menumpukan taat setia tanpa berbelah bagi kepada raja dan negara kerana raja merupakan lambang perpaduan negara. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara yang berdaulat. Apabila disebut sebagai lambang perpaduan, maka rakyat merupakan bahan mentahnya perlu menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi. Institusi raja bukan terletak pada nama saja. Marilah kita, wahai warga merdeka, merenung kembali kefungsian raja atau sultan dalam sesebuah negeri sejak dahulu lagi. Mengikut perlembagaan, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa eksekutif, kuasa legislatif, kuasa kehakiman, pemberian bintang kebesaran dan ketua angkatan tentera. Baginda bergerak seiring menjalankan amanah bersama menteri-menteri atau menteri-menteri melalui jemaah menteri. Pendengar budiman sekalian, malangnya ada sesetengah rakyat Malaysia sendiri sudah tidak lagi menghormati institusi berdaulat ini. Di manakah silapnya? Jika kita lihat di media-media sosial, tidak kurang yang berani mencaci, menghina, memperlekehkan yang di-Pertuan Agong atau Sultan. Kononnya meluah rasa bebas suara tanpa adab. Adakah kita tidak belajar dari sejarah lampau? Ingatlah, raja merupakan penimbang tara untuk mendamaikan persengketaan. Jangan dikelar pada luka lama agar tidak berdarah kembali. Biarkan kekal parut yang pudar ditelan masa. Hadirin maya sekalian, prinsip rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Bila sebut perlembagaan, kita kembali kepada 64 tahun yang lampau. Pejuang kemerdekaan berusaha memerdekakan negara dan menerima perlembagaan negara demi menurunkan bendera Union Jack. Siapa pula kita untuk mengkhianati keluhuran perlembagaan tersebut? Kita bukan sesiapa. Kita tidak berada di tempat para pejuang negara. Celik mata sudah merdeka. Celik mata semua tersedia. Perlembagaan negara merupakan sumber perundangan tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini. Digubal bukan suka-suka, tetapi atas kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Satu kontrak sosial yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh sesiapa. Ia merangkumi politik, sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Jangan ada yang berani mencabar dan mempersoalkan kandungan di dalam keramatnya. Warga mayan sekalian, izinkan saya menutup kemas pidato saya. Lagi ada bulan mentari, lagi ada ombak dan laut, lagi ada langit dan bumi. Lagi itulah prinsip rukun negara kita, bukan sekadar ikrar, bukan sekadar lafaz. Ia menuntut kesungguhan setiap warga negara menghayati dan mengamalkannya. Sekian, terima kasih.